Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Manis FM. Manis Sokmo dimaniskan oleh Boba Talks. Boba Talks pilihan ramai. Jom layari FB Boba Fits atau Boba Fits HQ. Belian online Boba Talks hubungi 0143751632. Hari ini 8 Mac 2021 merupakan Hari Wanita Sedunia. Okey, dan hari ini topiknya mengenai wanita Muslim selembut sutera seteguh besi. Dan tema untuk tahun 2021, wanita wajah negara, wanita bangkit mendepani cabaran. Kita bersama-sama dengan YB Hajah Zuraida Muhammad Nur, Adun Wanita Terengganu. Assalamualaikum YB Kak Da. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Wanita Sedunia dulu. Ya, selamat Hari Wanita juga pada Nura dan semua staf kaki tangan dan juga kepada semua pendengar Manis FM pada hari ini. Hari ini excited nampak Nura ini. Excited sebab Hari Wanita Sedunia kan. Ya, kita nak tunjuk kita semangat ni. Hari ni memang sangat semangat hari ni. Kan hari ni dengan tudung pink. Comel je mana hari je. Ni kita hari yang kita orang raikan kita. Ya, insya-Allah semoga kita pun kata apa happy semua. Mudah urusan belaka dak Kak Da. Okey. So hari ni topiknya kita nak kongsikan sekali lagi iaitu mengenai wanita Muslim selembut sutera seteguh besi. Sebelum tu kita nak tanyalah perkembangan Kak Da sendiri macam mana sepanjang sekarang ni dah PKPP alhamdulillah. Ya, So macam mana? Okey, bila negara dah umum kita ni PKPP, maka bermulalah orang kata saat kita nak cover program-program yang kita KIB kita tangguh dulu kan, memang dah start sibuk lah. Macam pagi ni pun ada rawatan rasmi kerajaan di SPRM. Betul, semalam pun ada program-program yang kita banyak sekali nak merancang untuk sambut Hari Wanita kan. Kalau sebelum ni masa bulan Februari sebulan kami sambut Terengganu Hijab Day, tapi online lah kan. Tapi banyak program-program yang dirancang, alhamdulillah tercapai. Tapi memang nak jumpa face to face tu memang tak dapat lah kan. Tapi kita dapat alhamdulillah kita dapat laksanakan dalam bentuk online. Dan juga kita ada jugalah agih-agih sumbangan melalui kaki tangan pejabat, insyaAllah. Okey, kata dekat sebelum ni di alam maya lah. Betul. Untuk kita putuskan rantai COVID-19. Okey, so sekarang ini anda boleh saksikan juga kami secara live di Facebook Manis FM dan jangan lupa untuk tekan button share. Okey, so sebelum kita nak teruskan nak kupaskan lebih lanjut mengenai topik kita hari ini, kita nak minta YB Kak Da kongsikan sedikitlah mukadimah lah dah mengenai topik kita hari ini iaitu wanita Muslim selembut sutera seteguh besi. Silakan Kak Da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Manis FM yang memberi ruang dan peluang pada Kak Da pada hari ini untuk membicarakan satu tajuk yang sangat dekat dengan kita, Nura, yang sangat kita rasa perlu kita kongsikan. Wanita Muslim selembut sutera seteguh besi. Tajuk pun dah rasa kental dengar ke, rasa ketar je tajuk ni kan. Atas lagi hari ini tema Hari Wanita kita di Malaysia adalah Hari Wanita Bangkit Mendepani Cabaran. Okey. Apabila kita sebut tentang selembut sutera seteguh besi ni, menggambarkan satu image atau seorang individu yang sangat kuat kan, sangat kental, dan mempunyai satu kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Dan sambutan Hari Wanita Sedunia ini sebenarnya disambut bagi menunjukkan keprihatinan kita terhadap pengorbanan wanita dan juga menghargai dan mengiktiraf kejayaan yang diperolehi yang dicapai oleh golongan wanita di seluruh dunia. Jadi kita tanpa mengira latar belakang, etnik, bahasa, budaya dan juga sekalipun dalam politik. Jadi sebab itulah bila kita singkap sejarah, sambutan ini juga bagi mengingati sumbangan golongan Hawa dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan negara. Kalau kita ingat sejarah dulu kan, yang mana kita tidak boleh nafikan sesekali. Okey, menjedari pengorbanan mereka yang terdahulu, pejuang wanita yang membebaskan negara dari penjajah terlibat sebenarnya secara langsung. Jadi kita wajar mengiktiraf mereka. Ini yang dikatakan wanita besi ni ataupun selembut sutera seteguh besi ni, Nura. Kan, dengan apa yang saya ceritakan tadi, Kak Da maklumkan tadi, mengapa sebenarnya Hari Wanita Sedunia ini disambut khas untuk wanita adalah sememangnya untuk menghargai, mencintai, membelai dan memberi kasih sayang, berlemah lembut dan banyak lagi sebenarnya. Itu hak kita, Nura. Itu hak kita. Dan sebenarnya di peringkat kementerian, sambutan Hari Wanita sebenarnya disambut bertujuan untuk memberikan pengiktirafan khas kepada wanita dalam pelbagai bidang. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi pendedahan maklumat dan pengetahuan agar wanita mempunyai daya saing
untuk mencapai perkongsian antara lelaki dan wanita. Maksudnya ini mengikut fitrah kita sebagai wanita. Okay, dan yang terakhir, sebagai tanda prihatin kerajaan terhadap peranan penting wanita sebagai penggerak utama kemajuan negara, pembangunan institusi kekeluargaan dan mengukuhkan masyarakat penyayang. Kita boleh ada kongsikan sikit mukadimah lah tentang kenapa kita perlu sambut Hari Wanita ni. Kenapa kita rasa berbangga kita seorang wanita. Kena dengan tema pada tahun ni, iaitu wanita wajar negara, wanita bangkit mendepani cabaran. Di mana sekarang pun dalam keadaan pandemik COVID-19 ya Kak Dah, di mana bagaimana pula dengan cara kita ni nak atasi dengan masalah pandemik, dengan masalah kewangan, ekonomi lagi kan. Jadi ni salah satu cara juga untuk kita mendidik kaum wanita ni untuk terus bersemangat ya Kak Dah. Betul. So mungkin Kak Dah boleh kongsikan macam mana kita nak terus didik kaum wanita ni, terutamanya kepada mereka yang hilang pekerjaan, untuk mengembangkan lagi idea mereka supaya lebih kreatif lah. Sekarang ni boleh dikatakan tak kira wanita ke, muda ke, tua ke, semua kreatif sebenarnya. Dia tak tunjuk, tak berani untuk tunjuk tu So macam mana boleh Kak Dah kongsikan? Pertama ni Nura, pertama sekali sebenarnya kita tak boleh pandang pandemik COVID ni sebagai satu halangan, sebagai satu ujian. Alasan kita boleh kita boleh ambil Okta Pikta Baharan melalui pandemik ni adalah satu peluang kita. Peluang kita untuk mengubah hidup kita, peluang kita untuk lebih kreatif. Contohnya perkara pertama yang perlu dilakukan bagi Kak Dah lah kalau kita diuji dengan hilang pekerjaan ataupun apa saja ujian-ujian yang melanda. Jadi yang pertama kita perlu tambah ilmu pengetahuan kita dalam pelbagai bidang. Maksudnya kalau kita sama ni pakar dalam bidang makanan, masakan ataupun yang berbentuk makanan lah. Why nak kita tambah pengetahuan kita dari segi jahitan contohnya kan. Jadi maksudnya bagi Kak Dah, kita kaum wanita ni sebenarnya kita tidak boleh tumpu pada satu bidang sahaja. Dan kaum wanita pula perlu menambah ilmu pengetahuan terutamanya yang Kak Dah sebut tadi macam bidang kemahiran. Contoh sekarang ni pertanian. Ramai orang buat pertanian bandar. Termasuk Kak Dah sendiri. Maksudnya kan. Dan juga kita ada jahitan. Cuba Kak Dah nak kongsi lah. Kak Dah sebenarnya baru saja melancarkan kelas jahitan khas untuk menjahit sulang tampal. Sulang tampal ni bukannya baju kita sulang baju pakaian tak. Kita buat beg pakaian terpakai. Kita buat contohnya alas periuk, barang-barang kegunaan dapur kita tapi menggunakan barang terpakai, tidak memerlukan kos yang besar. Dan kita beri kemahiran tersebut kepada wanita di negeri Terengganu. Dan sekarang ni Kak Dah baru selesai di Kuala Terengganu dan sekarang sedang berlangsung di Marang. InsyaAllah Kak Dah akan round semua daerah di negeri Terengganu ini untuk kita berkongsi ilmu kemahiran tentang jahitan sulang tampal ni. Itu yang bagi contoh yang pertama. Yang kedua, maksudnya macam mana kita boleh mempromosikan produk-produk kita ataupun kita boleh berniaga secara kreatif melalui online. Kak Dah tengok masa kita PKP yang lepas kan macam mana betapa sampai ke berniaga online ni berlipat kali ganda kan dapat hasil melalui apabila kita melaksanakan marketing ataupun pemasaran yang tepat yang sesuai dengan keadaan kita. Jadi itulah bagi Kak Dah, kita perlu kreatif, kita perlu rasa kena buat sesuatu. Bukannya pandemik COVID ini satu alasan dan juga boleh melemahkan kita sebenarnya. Mungkin Kak Dah nak tambah sikit macam, dan juga sebenarnya kalau kita di kerajaan, Yayasan Pembangunan Usahawan banyak menawarkan peluang-peluang untuk kita nak jana pendapatan. Dan sekarang ni insya-Allah akan berlangsung karnival cari kerja di mana banyak peluang pekerjaan yang kita boleh salurkan. Dan juga sebenarnya kita kena dalam keadaan kita macam ni, kita tak sesuai lah kita nak memilih kerja. Kak Dah rasa sebab itulah kita dan peranan pihak pimpinan masyarakat terutamanya IMITS ataupun Pusat Khidmat DUN, dia perlu mewawarkan kepada rakyat di bawahnya bahawa banyak peluang kerajaan. Banyak yang kita boleh bantu kerajaan untuk salurkan. Contohnya bagi suntikan modal, bagi barangan untuk nak jadi usahawan dan sebagainya. Itulah dan yang paling penting untuk diri sendiri, untuk wanita, untuk gagah perkasa ni, kita perlu lakukan perubahan. Pertama, perubahan minda, kedua perubahan emosi, dan yang ketiga perubahan di segi rohani kita. Itu sedikit perkongsian pada Kak Dah. So bila Kak Dah ada sebut mengenai peranan, kita nak tahu juga antara peranan kita sebagai seorang wanita Muslim, kena dengan topik kita hari ni, iaitu wanita Muslim selama
menyambut sutera seteguh besi Kak Dam dalam untuk memertabatkan lagi lah darjat wanita yang ada kalanya dipandang enteng lah oleh segelintir masyarakat sebelah ni. mata ke Nura? Yelah macam orang kata apa lebih kurang je kan? Macam mana ni Kak Dam? Betul. Yelah, apa persoalan ini perlu soalan ni kadang-kadang kita cakap kadang-kadang cakap direct sensitif kan. Tapi sebenarnya persoalan ini perlu kita perhalusi dengan realiti yang wujud sekarang ni. Okey, pandangan enteng atau adalah stigma yang berakar sekian lama. Sebenarnya bukan sekarang je Nura, dah lama kan. Okey, namun pencapaian wanita semasa sebenarnya adalah kadang-kadang luar biasa. Kak Dah nampak beberapa contoh lah. Contohnya wakil rakyat, kita dalam bidang yang sama kan. Contohnya YB Datuk Siti Zailah kan, macam mana dia boleh sangat perform. YB Datuk Mumtaz, YB Asma kan, ramai YB wanita yang sangat perform, yang sangat all out bekerja, dan Kak Dah yakin insya-Allah dia boleh setanding lah dengan YB yang lain. Itu contoh adun. Ramai lagi kadang nak sebut, tapi sebenarnya bukannya kita nak mengambil tugas lelaki, tidak sesekali, tetapi maksudnya nak ubah stigma masyarakat tu kan. Okey. Sebenarnya kadang nak kongsi pada hari ini, 2 kunci bagi meningkatkan darjat adalah dengan menambah ilmu dan memelihara maruah. Jadi kadang nak pesan, kadang-kadang orang pandai enteng kita mungkin ada sebab 2 perkara ni. Yang pertama sebab maruah kita, yang kedua sebab ilmu pengetahuan kita. Jadi memartabatkan wanita dengan ilmu adalah sangat penting supaya menjadi benteng diri di semua peringkat. Contohnya ialah kan kita tahu sebenarnya kita ada fakta-fakta yang boleh dibuktikan wanita mendominasi sektor pendidikan contohnya kan. Ini satu yang boleh dibanggakan. Okey, dan ataupun dalam salah satu aspek lain yang sangat penting untuk memartabatkan wanita adalah macam kita sebut tadi, adalah memelihara maruah. Dan ini diperlukan keteguhan jati diri wanita itu sendiri. Dan sebenarnya ialah ada sebenarnya kadang terpanggil juga nak kongsi macam isu pelacur contohnya. Isu yang kadang-kadang isu yang mendedahkan aurat seksinya kan, membuka aib sendiri. Itulah yang dinamakan, itulah yang orang boleh menjatuhkan martabat wanita secara amnya sebenarnya. Itulah faktor. Kadang-kadang itulah kadang macam Tengganu Hijab Bis baru ni kan, sebulan kita buat program sempurnakan auratmu. Maksudnya jangan orang memandang kita dengan enteng, dengan sebelah mata. Mungkin sebab dengan pakaian kita. Kita wajar mempamerkan akhlak yang baik sebagai seorang Muslim. Itu kempen kita. Kempen ini sebenarnya berkena sentiasa berterusan. Kan? Itulah kadang mengharapkan wanita kita, wanita Terengganu khususnya, untuk kita menambah ilmu pengetahuan dan juga pastilah kita memelihara maruah kita, insya-Allah. Okey, so dengan tema Hari Wanita hari ini yang dipilih ya Kak Dah oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan juga Keluarga bagi mengangkat kembali semangat juang untuk wanita-wanita di luar sana, untuk kita ni yang kata apa, dok kena penat, lelah dalam kita nak harungi cabaran kehidupan kita yang akan mendatang lah Kak Dah. Jadi ada setengah wanita juga yang mungkin yang tidak berkerjaya. Macam mana pula kita nak pulihkan semangat kaum wanita sebegini yang selalu ada rasa rendah diri, rasa macam tak yakin Kak Dah. Macam mana kita nak pupukkan lagi semangat buat mereka ni Kak Dah? Rasa lemah semangat. Kadang kita, yelah apatah lagi kita ni wanita timur kan, kita terkenal lah dengan apa tu, lemah lembutnya, dengan rendah dirinya kan. Okey. Sebenarnya kadang-kadang punca seorang menjadi rendah diri ni rendah diri yang terlampau. Maksudnya bukan kita tak boleh rendah diri, perlu, tapi kalau yang terlampau ialah kerana merasakan dirinya jauh ketinggalan berbanding orang lain. Kan betul kan? Okey, dan merendah diri juga boleh kita sabitkan dengan sebenarnya kita tidak bersyukur dengan yang kita ada. Ada juga kategori yang kita rasa tidak bersyukur. Kita memandang orang lain lebih daripada kita. Okey, cuma jawapan saya mudah je lah. Okey, kadang kita tanya orang di luar sana, kenapa kita perlu rendah diri? Adakah kerana kita rasa kalian tidak berkerjaya sedangkan kebanyakan wanita lain berkerjaya? Kita rasa macam ada satu, kita nak compare, perbandingan kan? Okey, jadi adakah kerana wanita lain berjaya atau tidak? Kadang kita rasa kita suri rumah ni kita tak berjaya, orang lain yang bekerja ni dia berjaya. Tapi ini Kak Dah tegaskan lah, ini Kak Dah nak mengubah
satu pemikiran, definisi berjaya tu sebenarnya. Berjaya, kalau kita betulkan takrifan berjaya tu, berjaya yang sebenar ialah apabila sesuatu yang kita lakukan itu kita bahagia dan senang. Tak kisahlah kita suri rumah ke, kita sebagai wakil rakyat ke, kita sebagai petani ke, apabila kita bahagia dan senang, itu bagi kadang itu satu kejayaan. Kan? Kejayaan tidak boleh diukur dengan wang ringgit, dengan kebahagiaan orang lain. Tidak, kita je yang boleh mengukur kejayaan kita. Dan betul Kak sebut tadi, menjadi suri rumah tu bukan petanda orang yang gagal. Dan kita tak perlu rasa rendah diri. Cuma kadang nak bagi tips sikit lah. Ini sangat penting. Macam mana kita perlu positif. Atau kalau Nura sebagai DJ pun kita perlu ada positif. Kak Dar pun sangat perlu positif. Siapa-siapa keliling kita perlu ada positif. Ini sedikitlah perkongsian Kak Dar. Macam mana kita nak kekal positif dalam apa sahaja bidang yang kita ceburi. Yang pertama, sebagai ringkasnya Kak Dar sebut, kita perlu bersyukur. Wajib bersyukur. Bermula dengan mensyukuri apa yang adalah gegaman kita. Bukan gegaman orang lain tau. Gegaman kita sama ada harta, keluarga, kejayaan, kehidupan dan segalanya. Dan adakala kita mampu bersyukur, bermakna kita sedang berterima kasih dengan diri sendiri. Kita berterima kasih dengan orang yang memberi. Dan yang paling penting, kita berterima kasih dengan Allah yang memberi rezeki kepada kita sekali nikmat yang tanpa kita sedar. Itu yang pertama. Dan juga sebenarnya, yang kedua, kita tak lain tak bukan kita perlu bersabar. Memang kena bersabar kita wanita ni. Untuk positif, untuk kita kekal cemerlang, untuk berjaya, wajib kita bersabar. Sabar ni dia banyak maksud, tapi Kak Dar tertarik dengan satu maksud definisi. Sabar adalah kesanggupan dan kemahuan untuk menunda kepuasan. Kita tak puas Nora, kan? Tak puas, memang tak puas. Tapi kita perlu bersabar untuk menunda kepuasan kita, kerana kita yakin dunia ini dan seisinya bersifat sementara saja, kan? Akhir adalah tempat abadi dan akan diperhitungkan segala amal perbuatan kita. Itu definisi sabar yang sangat dekat dengan kita, yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan bagi Kak Dar sebenarnya, sabar adalah melambangkan kekuatan jiwa kita. Menjadi Muslim, jadi Muslim yang betul-betul sejati, yang meyakini Allah sebaik-baik perancang sebenarnya. Dan kita perlu positif dalam apa sahaja hidup kita. Okey, Kak Dar tambah sikit lagi. Boleh. Yang ketiga, memang perlu ada dari diri kita ni memaafkan. Belajar, sebelum belajar memaafkan orang lain, kita harus belajar bermaksa untuk kita memaafkan diri kita sendiri. Maksudnya kadang-kadang kita ni tak boleh terima hakikat, kadang kita tersilap kan. Kita maaf diri kita dan juga kita maafkan kesilapan orang yang di keliling kita. Suami kita, anak-anak kita, kadang tak kata orang lain lah, kadang yang dekat dengan kita suami kita lah kan, ataupun anak-anak kita. Cuba biasa Kak Dar buat, kita pejam mata, kita tarik nafas dalam-dalam, dan kita bisik dengan perlahan. Demi Allah, atas kasih sayang kasih sayang Allah sangat luas ni, aku maafkan sahabatku, aku maafkan suamiku. Kadang-kadang bila kita melafazkan satu kata-kata yang indah, insya-Allah kita akan sangat positif, kita akan rasa sangat bersyukur, kita akan rasa hilang beban atau hilang stres kita. Dan yang terakhir, tak lain tak bukan, wajib berdoa. Berdoalah yang boleh mampu untuk kita rasa hamba Allah yang benar-benar sejati. Kita rasa kita ni makhluk yang hina, kita rasa diri kita ni serba berkurangan. Doalah dengan Allah, semoga Allah pandu setiap perjalanan hidup kita. Semoga kita jadi wanita yang benar-benar kental, jadi wanita yang orang kata penuh dengan, orang kata, inilah macam tema kita hari inilah, selembut sutera seteguh besi tu kan. Okey, mungkin itulah perkongsian Kak Dar macam mana kita nak positif wanita memandang ujian itu satu cabaran, insya-Allah. Insya-Allah. Itu antara beberapa tips yang cukup positif juga. Kita patut bersyukur, kita kena memaafkan orang, kena betul. Sabar paling penting dan juga doa. Okey. Dan di mana sekarang dalam pandemik COVID-19 ya Kak Dar, seperti mana sebelum ini, apa-apa program untuk dilakukan boleh dikatakan dalam alam maya lah ya. Okey, so sekarang ni program besar-besaran masih lagi tidak dibenarkan. So macam mana dengan program ataupun acara untuk sambutan Hari Wanita Sedunia dilakukan? Mungkin Kak Dar boleh share kepada pendengar-pendengar kita untuk hari ini. Okey, Alhamdulillah. Sebenarnya semalam baru saja Kak Dar selesai mesyuarat untuk kita melaksanakan sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Terengganu pada tahun 2021 ni.
InsyaAllah kita cuba kita buat secara fizikal, tapi kita yakin insyaAllah kita akan patuh SOP yang telah ditetapkan. Dan juga kita sebenarnya kita nak beri juga penganugerahan dan penghargaan kepada rakyat Terengganu yang telah menyumbang usaha dan buah fikiran dalam menghasilkan penulisan kreatif. Maksudnya baru ni, kalau ingat tahun lepas, masa Hari Sayyidina Aisyah, Hari Sambutan Wanita Terengganu, kita ada buat pertandingan penulisan kreatif berkisah tentang Hari Sayyidina Aisyah. Dan pada hari sambutan wanita pada tahun ini, kita akan nobatkan pemenang. Kita akan umumkan pemenang, dan juga sebenarnya kita akan lancarkan penerbitan buku penulisan kreatif seperti Hari Sayyidina Aisyah baru ni, dan kita akan lancarkan buku pada hari tersebut. Ni keadaan umum. InsyaAllah kerajaan akan buat sambutan Hari Wanita Peringkat Terengganu pada 25 Mac 2021, iaitu pada hari Khamis, bertempat di Hotel Permai Kuala Terengganu, yang melibatkan pengisian daripada insyaAllah daripada Datuk Dr. Hafizah Musa sebagai penceramah ataupun pentazkirah kita pada hari itu, dan juga kita ada ucapan perutusan daripada YB Esko Wanita, YB Hanafiah, di samping kita menjemput kaki tangan awam, swasta, persatuan-persatuan, NGO. Kita juga jemput pimpinan masyarakat di peringkat bawah, dan juga yang paling penting sebenarnya, sambutan ni memang kita nak buat meriah walaupun dalam suasana SOP, suasana kita pada hari ini, tapi memberi mesej yang mendalam kepada penonton dan juga kepada yang hadir, peserta. Sebab itulah kan, kalau kita buat di dua daerah, pertama di Kuala Terengganu pagi, petang tu kita buat jelajah untuk mewanita sepenuh Hari Wanita ni di Kuala Nerus. Okey, maksudnya kita buat high tea, kita pilih apa tu? Kita pilih insan wanita yang istimewa. Contohnya kan, dia tu macam orang yang diselangi di kampung kita lah, guru Quran, ataupun dia tukang urut, dia guru pesara guru, dia pesara polis. Kita raikan dalam satu majlis high tea bersama Ustazah Hafizah Musa, dan kita akan sampaikan tazkirah yang bertajuk Buatmu Wanita Agar Diri Kau Bahagia. Itu program-program sehari lah, start daripada pukul 8.30 pagi berakhir sampai 7 malam. 3 slot khas untuk wanita pada 25 Mac 2021. Itu antara program yang pihak kerajaan rancangkan khas untuk Hari Wanita ni, Nora. InsyaAllah. Macam kata apa, acara yang menarik juga seperti dengan sambutan Hari Wanita sedunia ni. Betul. Okay? Dan itu saja untuk topik kita pada hari ini. Itu Wanita Muslim Selembut Sutra Seteguh Besi. Last ucapan daripada Kak Da untuk wanita-wanita di luar sana, khasnya pendengar setia Manis FM. Okay. Last ke Nora, banyak lagi nak sharing. Okay, kalau kita nak sembang, tak habis Kak Da. Betul. Okay. Dan sebenarnya ucapan terakhir, kita perlu bersyukur lah apabila kita dilahirkan sebagai wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya perhatian khusus diberikan Allah SWT tak kala menciptakan Hawa sebagai pelengkap kepada Adam. Kita ni pelengkap kepada Adam, dan peranan Hawa sangat besar dalam membentuk manusia, terutamanya membentuk keluarga dan anak-anak. Dan manfaatkan semua kelebihan yang ada pada diri kita wanita ni, yang kita multitasking, tentu tak boleh dinafikan. Kita ada sifat penyayang, jiwa yang lembut kan, dan macam mana kita perlu sifat-sifat ini untuk bina generasi akan datang, insya-Allah. Dan akhir kata, Kak Da, sebenarnya banyak Kak Da, kita sering terdengar kan akhir-akhir ini macam banyak isu yang telah isu keganasan rumah tangga yang melibatkan wanita, kanak-kanak kan, keganasan terhadap penganiayaan, eksploitasi wanita, kadang-kadang kes yang melibatkan rogol, seksual semua dan sebagainya. Jadi kita rasa itu satu kalau kita sedikit beremosi, bukan sedikit, kalau kadang banyak sangatlah kalau melibatkan isu-isu yang wanita menjadi mangsa. Tapi kadang nak tegaskan pada hari ini satu hadis yang membicarakan tentang wanita, bukan satu amaran, satu peringatan kepada kaum lelaki, iaitu isteri harus dicintai sepenuh hati. Suami yang baik adalah dia yang begitu baik dengan terhadap isterinya. Jika dia memuliakan isteri, dia adalah laki-laki yang paling mulia. Dan jika dia menghinakan isteri, dialah laki-laki yang paling hina. Itu yang amaran daripada hadis Rasulullah SAW. Jadi berbuat baiklah kepada wanita, insya-Allah kita mampu untuk
menjadi kita boleh mengukuhkan institusi kekeluargaan, sekaligus kita mampu untuk macam mana kita mampu untuk menjadikan wanita ini begitu kuat, walaupun hakikatnya kita ni lembut, tapi sebenarnya diri kita adalah seteguh besi. Sesuai dengan tema pada hari ini, selembut sutera, seteguh besi. Terima kasih kepada Manis FM. InsyaAllah selamat Hari Wanita. Sekali lagi kami ucapkan. Semoga terus cemerlang dunia dan akhirat. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab kita kesetukan masa Kak Ada. Kan? Kalau kita nak panjang lagi, kita boleh nak panjang lagi ni. Nak sembang Kak Ada kita hari ni ya. Mengenai kata apa? Sempena dengan Hari Wanita Sedunia. Okay. So setakat ini saja Kak Ada. InsyaAllah ada rezeki kita kupaskan topik lain pula ya. InsyaAllah. Terima kasih lagi-lagi kepada Nura terutamanya. Sama-sama. Dan Manis FM. Okay. Sama juga Kak Ada. Terima kasih studi Konti Manis FM hari ini. Dan selamat Hari Wanita Sedunia. Sama-sama. Okay. So anda yang lain teruskan bersama dengan kami. Hanya di Manis FM Gaya Pantai Timur. Manis FM Gaya Pantai Timur.